Untuk makluman yang berhormat, kenyataan media Lembaga Perlesenan Tenaga Atom LPTA yang dimaksudkan adalah pada 15 Ogos 2019 dan bukannya pada tahun 2018. Seterusnya, pada masa ini, kerajaan masih berpendirian bahawa pemindahan sisa radioaktif yang terkumpul boleh disegerakan dengan syarat mempercepatkan pembinaan kemudahan pelupusan kekal ataupun Permanent Disposal Facility (PDF). Untuk makluman yang berhormat, sebelum kelulusan pembinaan kemudahan pelupusan kekal atau Permanent Disposal Facility ini diberikan, pihak Lembaga Perlesenan Tenaga Atom mensyaratkan supaya dua aspek penilaian utama dipatuhi, iaitu penilaian kesan radiologi ataupun Radiological Impact Assessment, singkatan RIA. Kedua, penilaian impak alam sekitar ataupun Environmental Impact Assessment, singkatannya EIA. Kemudahan pelupusan kekal atau Permanent Disposal Facility ini telah dikenal pasti di kawasan perindustrian Gebeng dan kini sedang dalam proses penilaian sebelum diberikan kelulusan pembinaannya. Ekoran kebimbangan yang wujud berkenaan dengan risiko banjir di kawasan sekitar kawasan perindustrian Gebeng, pelbagai penilaian awal di atas laporan RIA telah diterima pada bulan September 2021 dan telah dilakukan. Daripada penilaian awal tersebut, didapati tapak cadangan baharu bagi pembinaan PDF ini diklasifikasikan sebagai kawasan berisiko rendah dilanda banjir. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan sila, Bentung. Terima kasih, Menteri. Pada tahun 2018, kenyataan itu kata segera. Susah faham perkataan ini segera. Kenyataan ini dibuat dalam tahun 2018, tapi sampai hari ini lebih dari 1 juta metric tons radioactive waste dikumpul di belakang kilang Lynas sampai hari ini. Dengan kesan perubahan iklim, kita tahu apa sahaja boleh berlaku. Khasnya di daerah rendah di tepi pantai, seperti banjir besar, seperti tsunami, apa pun boleh berlaku dengan kesan perubahan iklim. Saya rasa pengurusan management of radioactive waste is not child play. Jadi kita tidak boleh sia-sia sahaja. Lynas sepatutnya, Lynasnya sepatutnya mengenal pastikan lokasi PDF dalam masa 10 bulan selepas menerima lesen. Tetapi sudah 10 tahun Lynas belum lagi mematuhi syarat ini. Saya mau tanya, adakah ALP sedang tidur dengan isu ini atau tidur dengan musuhnya? Terima kasih. Sila, Menteri, jawab. 1 minit. Terima kasih yang berhormat Bentung. Saya kena betulkan fakta bahawa kenyataan akhbar tersebut bukan pada 2018 tetapi pada 2019, 15 Ogos. Maknanya 2 tahun lepas. Dan yang berhormat bahawa kita dalam penilaian terhadap pembinaan PDF, RIA dan EIA telah pun dihantar kepada Lembaga Perlesenan Tenaga Atom dan Jabatan Alam Sekitar dan diperlukan 2 bulan, iaitu telah dihantar pada September dan pada November ini kita akan buat keputusan dan lesen Lynas telah dilanjutkan kepada tahun 2023. Untuk itu syarat pembinaan PDF ataupun kajian dibuat melibatkan bagaimana kita melihat kesemua parameter keselamatan dan saya beri makluman pada yang berhormat, yakinlah kita akan sama-sama mempertahankan kedudukan kita dalam negara dari segi
pencemaran radioaktif sekiranya berlaku. Datuk Menteri. Datuk Menteri, sudah 10 Saya tahun, bagi- sudah 10 tahun syarat ini tidak dipatuhi. Kenapa lesen Tulus boleh dilanjutkan? Bukan sepatutnya operasi dihentikan sampai mereka dapat tapak yang sedia. How could we have a CF offer to a house without a toilet? Ya. Saya bagi ruang soalan tambah. Yang ketiga sila, yang berhormat Kuantan. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan tapak pelupusan kekal sisa buangan radioaktif daripada kilang Linus. Memandangkan tapak PDF yang awal sebelum tapak yang dipamerkan sekarang ini di Bukit Ketam telah ditolak oleh DOE kerana ianya merupa water catchment area. Kemudian baru dicadangkan tapak pelupusan kekal yang baru iaitu di Gebeng, iaitu di kilang, di tapak sebelah kilang. Saya nak tanya, apakah rasional memilih tapak ini sebagai tapak pelupusan kekal? Memandangkan kawasan itu ialah kawasan yang water table dia ataupun air bawah tanah, underground water is less than 1 meter. Dah ada air. Dan bagaimana nak buat tapak pelupusan kekal di kawasan tersebut? Refer kepada preliminary EIA Linus masa nak bina kilang tersebut pada tahun 2008. Di situ dalam dokumen itu Yang Berhormat Menteri ada disebut bahawa di kawasan tersebut just 1 meter underground dah ada air. Memandangkan sisa ini adalah sisa radioaktif yang mempunyai jangka hayat, separuh hayat 14 bilion tahun, dan di Bukit Ketam tu water catchment pun ditolak. Macam mana? Apa rasionalnya memilih Gebeng yang bawahnya 1 meter dah ada air? Terima kasih Tuan Dipertua. Kuantan, sila Menteri, 1 minit. Ya, saya maklum tentang pemilihan Gebeng sebagai pusat PDF yang baru kerana tempat pemilihan awal di Bukit Ketam ditolak ya. Jadi kajian RIA dan EIA ada dilaksanakan dan kita melihat kepada keseluruhan aspek modeling modeling yang telah pun RIA dan EIA laksanakan. Dia melibatkan evaluation of impact kepada assessment yang berlaku, termasuklah apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuantan. Saya nak maklumkan bahawa daripada pembinaan kawasan penindasan Gebeng, kawasan tersebut telah pun dikatakan tidak terlibat dengan banjir besar ataupun masalah flood pada 2014. Dan kedua, tapak tersebut dinaikkan 5 meter daripada sea level dan kawasan sea level di Gebeng pun sebenarnya selamat. Jadi pemilihan pembinaan PDF di Gebeng masih lagi diteruskan kebenaran, tetapi seperti saya maklum, laporan EIA dan RIA yang sedang dihantar, evaluation sedang dibuat dan keputusan akan dibuat pada November, dan kebenaran untuk membina PDF yang kekal pasti kita akan laksanakan. Terima kasih Menteri.